Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain wa ba'du. Wa qala shaykhu shuyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu bainal 'amali billahi wal 'amali lillahi ma baina ad-dinar wa dirham. Wa qala shaykhu shuyukhina, berkata guru kami Sayyidi Ali radhiyallahu anhu, bainal 'amali billahi wal 'amali lillahi, perbedaan beramal di antara dengan pertolongan Allah dan beramal kerana Allah ada di punya perbedaan di antara duit dinar dan duit dirham. Duit dinar emas, duit dirham perak. Jadi jika kehadiran kita pada malam ini dengan merasai billah, pada billah ba'al isti'anah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah. Jika dibanding lillah, lillah ni ada ciri-ciri nakkan pahala. Orang yang melakukan satu hal lillah ada ciri-ciri nakkan balasan. Jika dibandingkan billah, maka perbezaannya antara dirham dengan dinar. Dirham duit perak, dinar duit emas. Wa man kana 'ilmuhu billahi kana rajan ilaihi fi kulli syai'. Dan barang siapa yang adalah ilmunya, kesedarannya, pengetahuannya billah, dengan bantuan Allah, dia sedar ini adalah kurniaan Allah. Sebelum ni kitab yang saya baca ialah Iqazul Himam, Hasyiah bagi syara'ikah, dan saya pun telah minta izin dari Abuya bagi penunjuk macam ni. Jadi saya jaga adab dengan Abuya. Saya takkan cerita bab ma'rifat hakikat depan Abuya. Bab adab. Kalau kita merujuk dalam kitab Ittihad, bila mana berhadapan dengan guru mursyid, jangan sekali-kali kita menunjuk ilmu kita di hadapan. Kerana adab ada empat. Ini adab ruhi,
Adab rohi satu adab yang mana jika kita tak beradab roh dengan roh, Allah turunkan hijab. Nama hijab huruf. Apa itu hijab huruf? Hijab huruf ialah satu hijab kita rasa ilmu kita lebih hebat daripada guru, dan kita boleh membeza ilmu aku lebih hebat daripada guru. Ini hijab huruf yang sangat bahaya. Kerana dalam huruf ada sesuatu. Dalam huruf ada sesuatu namanya maklumat. Jika dalam ilmu ada sesuatu, dalam huruf pun ada sesuatu, dalam tulisan pun ada sesuatu, dalam percakapan pun ada sesuatu, demikian juga dalam hati kita ni pun ada sesuatu. Yang paling kita takut bila kita rasa kita ni lebih hebat daripada guru kita. Sama kalau kita banyak belajar, banyak kitab yang kita khatam, syaitan mudah masuk ke dalam rahsia batin, lalu dia pujuk waham, dia kacau waham, aku hebat, aku hebat, aku hebat, aku hebat, guru aku tak hebat, guru aku tak hebat. Boleh faham tak saya bercakap? Tak faham, saya nak minta habis syukuri tolong baca Iqazul Himam. Ini perkara ni kita kena sedar. Kita sedar. Jadi wa man kana ilmuhu billahi kana raji'an ilaihi fi kulli syai'. Barang siapa yang sedar dalam keadaan sedar dengan cahaya Allah. Sama ada cahaya intibah ataupun cahaya iqbal dan cahaya isal. Apa itu cahaya intibah? Cahaya intibah dia masuk melalui mata. Setelah kita melihat sesuatu dengan jamal Allah ataupun jalan Allah, kita melihat perkara baik, kita melihat jamal Allah. Bila sesuatu bala datang, bencana datang, fitnah datang, kita lihat jalan Allah. Allah tunjukkan perkasanya kepada kita dan pada perkara yang sedang, perkara-perkara ujian. Maka dengan mata ni melihat jamal dan jalan Allah, maka cahaya intibah ni akan pergi ke akal. Maka mula dia tafakur, akan timbul tafakur. Bila terjadi tafakur, maka akan terjadi ta'akul. Bila sudah terjadi ta'akul, maka terbentuklah at-tafahum. Tak dapat tidak mesti tiga perkara yang terjadi pada akal kita. Mula-mula ta'akul, terima. Apa yang kita lihat, akal terima. Lepas tu dia berfikir, baru faham. Ini adalah jamal Allah, ini jalan Allah. Terus masuk ke dalam batin. Terbuka pintu kita dengan cahaya Allah, ketuk, kedang, 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 kedang. Tuan-tuan sekalian, perempuan ada tak? Tak ada pun. Ada ke tak ada? Perempuan ada, itu bidadari. Sebab tu bila saya sebut tuan-tuan dan perempuan termasuk bidadari. Sebab bidadari sedang panggil nama tuan-tuan. Cepat mai jumpa saya. Cepat jumpa saya. Bidadari panggil di syurga. Bidadari paling cantik, Ainul Mardiyah, paling cantik. Dia panggil Abi Syukri. Abi Syukri, ta'al bismillah, nahnu nantaziruk. Sebab tu sebut puan-puan. Dah faham sebab apa saya sebut tuan-tuan dan perempuan? Faham tak?
Sebab tu saya bila ceramah depan orang ramai saya cakap lain. Tapi bila dalam kumpulan kecil saya cakap cara bentuk lain. Depan aku ya lagi saya tak bercakap. Kalau boleh saya tak nak cakap. Saya nak diam. Tak diam Buya suruh cakap juga. Boleh tak Buya saya tak cakap. Kena cakap. Sebab ada ruhi, ada batin, ada qalbi, ada sirul asrar, dan ada jasmani. InsyaAllah nanti akan datang saya turunkan rahsia-rahsia setiap ini. Kita ada. Baik. Jadi orang yang adalah sedar semuanya adalah dengan bantuan Allah, kurniaan Allah. Raja'an ila, sentiasa kembali adalah ia kembali kepada Allah. Kana raja'an ila, kembali kepada Allah. Fi kulli syai', dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Fi mana ba? Fi mana bi? Wa mu'tamidan alaih, dan berpegang atas Allah. Berpegang atas Allah fi kulli hal, dalam setiap kelakuan, dalam setiap hal. Tiap-tiap perkara semua dikembali kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah. Lam tu milik. Lam pada lillah tamlik hakiki. Milik sebenar-benar lah. Tiap-tiap satu yang ada di langit maupun di bumi. Dia punya. Oleh itu, barang siapa yang faham dua perkara ini, yang ini dia sedar semua yang berlaku atas dirinya dengan bantuan Allah, kurniaan Allah, dan berpegang kepada Allah. Wa ilaihi asyara biqauli, maka kepadanya, kepada kalam sebelum ini mengisyarat oleh musannif dengan katanya, apa dia kata? Min alamatil najhi fi nihayati, khabar bagi man ar-ruju'u ila Allah fil bidayati. Insyaallah. Sebahagian daripada tanda kejayaan min tabai. Orang ngaji nahwu dia tahu tabai. Baca maaf, min alamat itu khabar muqaddam. Setengah daripada tabai, setengah daripada tanda kejayaan seseorang, nazu syakhsi, kejayaan seseorang muslim fin nihayati, pada kesudahan, pada setiap kesudahan. Setengah daripada kejayaan pada tiap-tiap kesudahan. Apa dia? Mubtada muakhar ar-ruju'u ila Allah, dia sentiasa kembali kepada Allah. Sebab tu kita penting ratib serbi. Ratib serbi bukan hanya di masjid, tapi mesti lakukan di rumah bersama isteri. Dan hanya ratib la ilaha illallah di masjid, di rumah pun mesti wajib diadakan ratib serbi bersama isteri, agar cahaya Allah hadir antara suami dan isteri. Bukan hanya suami rujuk kepada Allah, isteri pun kena rujuk kepada Allah dalam keadaan cahaya hadir di rumah kita. Di mana rumah ini dihadir oleh cahaya Allah, rumah tersebut akan jadi rumah yang saleh, anak yang saleh. Rumah bukan hanya kita bermakrifah kepada Allah, kita mau isteri juga makrifah kepada Allah, kita mau juga anak-anak kita makrifah kepada Allah. Dan rumah itu menjadi rumah makrifah, dan dikatakan ahli makrifah, insyaallah.
Amin. Jadi orang yang mendapat kejayaan di setiap kesudahan, ar-ruju' ilallah, kerana dia kembali semua kepada Allah. Bila dia kembali kepada Allah, fil bidayah, pada setiap permulaan, mula dengan Allah, mula makan dengan Allah, pakai baju mula pun dengan Allah, percakapan pun dengan Allah, sebelum tidur pun dengan Allah. Sependek kata, setiap permulaan semua mula dengan Allah. Sebab Allah itu hakikat nuqtah. Allah itu ialah zat hakikat nuqtah. Nuqtah ni makna kita ibarat cakap alih-alih tasawuf sufi, permulaan. Daripada nuqtah itu terbentuknya garisan bulat, dan garisan bulat itu yang berjalan itulah kata insan. Di mana dia bermula, di situ dia berkesudahan. Tuan-tuan sekalian, an-najhu fi syai'i, kejayaan dalam sesuatu itu huwa bulughul qasdi, sampai matlamat. Kita berzikir sampai matlamat. Apa dia? Allah terima kita dan Allah kurniakan cahaya. Kita sembahyang sampai matlamat, Allah terima sembahyang kita, lalu kita termasuk dalam kalangan hamba-hamba yang ditenangkan oleh Allah sampai matlamat. Ahli MPTTI mesti mempunyai satu kefahaman, walaupun perkara yang kecil yang dilakukan mestilah mula dengan Allah, sudahi pun dengan Allah. Berarti kita ikat permulaan kita dan kesudahan kita dengan Allah, sesuai dengan kita kata wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa, lagi musliman wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu bermakna tawajjuh. Kita menghadap seluruh zat zahir dan batin kita kepada dia. Tawajjuh. Jadi inna salati adalah martabat tawajjuh. Itu wajjahtu wajhiyah, martabat tawajjuh. Tak sempat saya nak terangkan pada malam ini. Bila sampai inna salati wa nusuki wa mahyaya, itu martabat muwajahah. Untuk rekakan contohnya, wajah itu ialah peringkat martabat muraqabah. Dan inna salati ialah martabat musyahadah. Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim Fatihah, kita dah dapat ma'rifah. Allahu Akbar kabira, itu adalah hakikat tauhid. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila, itu hakikat tauhid. Hakikat tauhid yang mendidik kita ni supaya melakukan tawajjuh hanya kepada Allah. Sebab tu kita bertawajjuh, kita tutup. Makna tawajjuh ni kita menghadap dia saja, tidak yang lain. Dan bila sampai muwajahah, Allah lihat kita, kita lihat Allah. Dapatlah ma'rifah. Sama ada ma'rifah khassah atau ma'rifah akhas. Pentingnya tercapai matlamat. Pentingnya permulaan dengan Allah, kesudahan dengan Allah. Sebab itulah pagi tadi di posko tadi ini lain, pagi tadi lain. Sebab tu pagi tadi bila Abu Hira minta saya cakap sikit, saya sentuh akhir sekali saya pesan, betulkan kita punya nawai itu kita. Bersihkan nawai itu kita dengan Allah.
Bersihkan niat kita dengan Allah. Bersihkan niat kita dengan ilallah. Bersihkan niat kita dengan minallah. Bersihkan niat kita dengan lillah. Dan akhirnya bersihkan niat kita dengan billah. Ikut peringkat. Sebab itu bila kita meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengok martabat kita. Martabat kita ilallah, lillah, minallah, billah. Ini semua kena belajar. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang belajar ilmu ya. Lebih memahami daripada saya lagi. Sebab masing-masing punya hati, masing-masing tahu. Wal muradu fihi. Jadi maksud kejayaan sesuatu sampai matlamat. Ya. Bulughul qasdi. Kalau bahasa Malaysia kata sampai matlamat. Allah terima kita sebab bermula dengan Allah. Wal muradu fihi, yang dimaksudkan pada kalam tadi, wa najahas matalibuh idza qudiyat, berjayalah segala tuntutan-tuntutannya, berjayalah segala tujuan-tujuannya apabila dilaksanakan, ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Bila-bila ditunaikan akan tuntutan-tuntutan dengan baik, mula dengan billah, sudah pun dengan billah. Mula dengan billah, sudah pun dengan billah. Mula dengan billah, sudah pun dengan billah. Itu yang dikatakan izza sta'inta fasta'in billah. Bila kamu mohon pertolongan dengan bantuan Allah. Wa balagha minha ma ahabba, dan dapatlah daripada tuntutan perkara yang paling dia kasih. Bila matlamat sudah tercapai, bila mana matlamat sudah kita perolehi, berarti sampailah, kita telah sampailah. Sampai apa? Ini dapat perkara-perkara yang paling kita suka, yakni Allah. Ini semua memerlukan kejernihan jiwa, kejernihan hati, kebersihan hati. Untuk membersihkan hati, dia perlukan misqal. Misqal ialah alat. Kullu syai'in misqalun. Setiap perkara itu ada alat pembersih. Fa misqalu qalbi zikru la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setiap sesuatu ada pembersih, maka pembersih hati adalah zikir la ilaha illallah. Saya bersama isteri setiap pagi 500 kali zikir selebih. Tiap hari, tiap pagi. Saya tidak mau cahaya Allah hanya untuk saya, kalau boleh biar untuk isteri. Sebab isteri, kalau saya dapat makrifat, saya mau juga isteri pun dapat makrifat. Kerana ia termasuk dalam qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita mau isteri kita ini bidadari yang pertama, bersama-sama suami isteri masuk syurga Allah, dan dia adalah ketua segala bidadari. Dengan berkat kita berzikir. Dengan berkat zikir ini hati tambah bersih. Bila hati bersih dengan berkat zikir, masuklah muraqabah cahaya Allah. Masuklah musyahadah cahaya Allah. Masuklah al-fana cahaya Allah. Masuklah fana fi fana. Masuk sampai apa-apa dalam hati ini semuanya nur. Sebelah kanan hati nur, sebelah hati kiri nur, sebelah bawah hati nur, sebelah atas hati nur, di tengah-tengah hati
Nur. Jika nur, sesuatu nur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Muhammad, namanya Ahmad. Dan jika nur Ahmad itu disampaikan kepada alam, namanya Muhammad. Nur Ahmad pun dapat, nur Muhammad pun kita dapat. Bila hati ini sudah dibersihkan dengan zikrullah yang kita lakukan semata-mata billah. Wa nihayatu syai', dan kesudahan sesuatu itu tamamu, sempurnanya. Jika permulaan tu comel, elok, kesudahan dia pun elok, maka kesudahan dia sempurna. Maksud sempurna di sisi Syekh Muhyiddin Arabi, apa dia? Kita rasa nak buat lagi. Lepas sembahyang nak sembahyang lagi. Lepas zikir nak zikir lagi. Lepas baca Quran nak lagi. Lepas jumpa abuyah nak jumpa lagi. Lepas mengaji abuyah nak belajar lagi. Nak mengaji lagi. Tamam. Boleh faham? Saya tak boleh cakap bahasa Aceh. Habis cuti dia orang Aceh faham, tapi bila cakap Aceh saya tak faham. Bahasa Itik, bahasa Raya. Ya salam. Qultu idza tawajjahat himmatuka, apabila berhadaplah cita-cita engkau, harapan engkau, niat engkau. Himmah ni ialah cita-cita. Di sini kata apa? Habis syukri himmah, kemauan. Di sana kata cita-cita. Kalau sini sama tak cita-cita? Sama juga. Jadi faham. Apabila berhadaplah kemauan engkau, ayuhal muridu, wahai murid, ila talabi syai'in, kepada menuntutkan sesuatu. Ay syai', apa pun. Kita nak apa? Nak minum, nak makan, nak apa pun. Karena dalam apa keadaan, wa aratta ayyan jaha amru, dan kau ingin supaya perkara yang dibuat itu berjaya, berjaya. Wa tablughu muradaka, dan tercapai akan, dan kau mencapaikan, kau mendapat cita-cita kau. Wa taquna nihayatu hasanah, dan adalah kesudahan setiap perkara itu baik. Wa aqibatuhu mahmudatan, dan kesudahan dia pun dipuji. Farji' ilallahi fi bidayati talabi, maka rujuklah kepada Allah pada permulaan tuntutan. Rujuk ke mana? Kembali kepada Allah pada permulaan tuntutan. Allah penting. Allah ni wawasan kita. Allah masa depan kita. Allah bersifat wujud kerana dia mawjud. Dia adalah hakikat noktah. Allah ni hakikat noktah. Semua bermula daripadanya. Wujud Allah mutlak. Mutlak dalam arti kata tidak ada rupa bentuk. Dia tidak boleh masuk dalam bentuk. Dia hakikatul haqaiq. Wujud yang mutlak, bukan muqayyad. Berbanding selain Allah muqayyad, sama ada muqayyad mursal ataupun muqayyad majaz dan sebagainya, ataupun muqayyad ikhtira' atau muqayyad intiza'. Allah mutlak, tak
Tak ada siapa yang semutlak sepertinya melainkan Allah. Sebab itu dia kata sini, tuan-tuan sekalian, wansalih min haulika wa quwwatika, dan cabutkan diri engkau daripada melihat keupayaan engkau dan kekuatan engkau. Kita tidak ada daya dan kita tidak ada upaya. Inilah perjalanan ahli hakikat. Inilah perjalanan ahli tauhid sufi. Mereka menerangkan kepada kita semua semata-mata nak bersihkan sesuatu selain Allah, nak bersihkan hati kita selain Allah, tidak ada bergantungan selain Allah. Sebab hakikat tasawuf antakuna ma Allah bila alaqah, bersama Allah dengan tidak ada pergantungan dengan apa-apa, sama ada pahala, syurga, manusia, wang ringgit dan sebagainya, tak ada pergantungan langsung. Bukan senang saya nak datang ke sini jika Allah Ta'ala tak izinkan. Bukan senang nak bersilaturahim dengan abuya dan dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bukan senang jika Allah Ta'ala tak izinkan. Saya duduk di Malaysia, nak datang ke sini bukannya senang. Dia perbelanjaan yang banyak. Ini semua dengan haulun wa quwwatun daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab dia kata fansalih min haulika wa quwwatika, cabutkan diri engkau daripada melihat kekuatan dan keupayaan kita. Kita hanya berusaha, selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salam, siti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakun min indillah, jika sesuatu tu berada di sisi Allah, yumdihi, Allah akan lepaskan sesuatu. Allah lepaskan sesuatu. Jika sesuatu tu ada di tangan Allah, ada dalam qabdah, takluk qabdah, sama ada qabdah dan jizil qadim, qabdah solihi qadim, qabdah dan jizil hadis dalam bab tauhid. Tahu tak qabdah? Sini kata apa? Ada kata genggaman. Sini kata apa? Dalam genggaman Allah semasa takluk suluhi. Mana takluk suluhi ni Allah boleh bagi, Allah boleh tak bagi. Suluhi qadim. Sini kata apa ni? Abi Syukri? Sama juga. Jika sesuatu tu dalam takluk tanjizi qadim, tak boleh nak lari dah, maka akan berlakulah tanjizi hadis. Ditakluk oleh sifat kudrat, diuruskan oleh sifat kudrat. Maka dengan kita faham, maka kita akan selihat lihat zaman Allah, jalan Allah, zaman Allah, jalan Allah. Timbul fana, tak nampak diri kita, nampak Allah, nampak Allah ya. Sebab tu sebenarnya mata kita adalah jamal dan jalan. Ni mata ni. Kerana mata kita, tuan-tuan dan puan, dijadikan oleh Allah daripada tanah Telaga Kausar. Ni mata ni. Mata kita ni Allah jadi daripada tanah Telaga Kausar. Sama seperti rambut. Rambut pun Allah jadikan daripada tanah Telaga Kausar. Tangan kanan Allah jadikan daripada tanah bawah Kaabah. Tangan kanan. Kalau nak ngaji bak kepala, hujung kepala sampai hujung kaki, insya-Allah boleh saya ajak satu persatu. Tangan kiri Allah jadikan daripada tanah daripada Paris. Tempat kita basuh hari ini, tangan kiri. Berbeza jika bidadari pula. Bidadari lepas jadi ambar, kafur, miskun. Rambut dia jadi sutra, cukup cantik. Ini semua adalah anasir-anasir yang Allah tidak ada pada Allah. Allah tidak jadi pada anasir-anasir. Jadi mana mungkin kita boleh beribadat kerana lain pada Allah, sedangkan yang lain kena jadi. Ada anasir. Allah Ta'ala tidak ada anasir.
Sebab itulah dikatakan mutlak. Oleh itu bila sesuatu wa iyyakun min 'indillahi yurdihi fala tahris alaihi. Bila sesuatu tu ada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah akan melepaskannya, maka jangan kita tamak. Jangan kita tamak atas sesuatu yang Allah dah lepaskan. Dan sebelum dia lepas, jangan tamak. Kita mesti bersifat tawakal. Bak rezeki maksumun dibagi, bak rezeki makmunun dijamin. Bak rezeki jangan kita risau bak rezeki. Yang kita nak risau pemberi rezeki. Wajib kita risau pemberi rezeki lebih daripada rezeki. Apabila salah seorang anak murid Syekh Junaid Al-Baghdadi belajar tauhid tasawuf daripada gurunya, maka di antara soalan Syekh Junaid Al-Baghdadi bertanya kepada anak muridnya, apa kerja kamu sebelum kamu datang berjumpa dengan saya? Apa dia kata? Kerja saya tuan guru curi kain kapan. Berapa helai kain kapan yang kamu curi? Dan kenapa kamu mencuri? Saya telah mencuri hampir 1000 helai kain kapan. Dapat kain kapan saya jual untuk mendapatkan duit untuk perbincangan hidup saya sehari-hari. Apa yang kamu lihat? Tuan guru, izinkan saya cakap. Ada. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan bila nak cakap Abu Yah minta izin. Abu Yah boleh cakap. Saya minta izin Abu Yah cakap. Sebab tu saya takkan sebut kitab Ifadul Imam, kitab ni depan Abu Yah. Sebab nak jaga hati dia. Saya jaga semua hati musyrik ni, supaya jangan terhijab antara dia dengan saya dengan dia. Cukup jaga anak. Anak murid Abu Yah Syekh Junaid Al-Baghdadi minta izin, tuan guru izinkan saya bercakap. Kenapa minta izin? Padahal tuan gurunya sudah benarkan cakap. Nak cakap minta izin. Kita tidak. Abu Yah cakap, kita pun cakap. Abu Yah cakap, kita lawan. Tak lawan depan, lawan belakang. Jadi mana nak dapat barakah? Bagaimana nak dapat barakah? Bagaimana nak hadir barakah? Bagaimana nak rasa barakah? Dan bila tidak ada tiga ni, macam mana Allah Ta'ala nak timbulkan cahaya? Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, tuan guru kata anak murid Syekh Junaid Al-Baghdadi, semasa saya mencuri kain kapan, boleh dikatakan mayoritas mayat semua berpaling daripada kiblat. Masya Allah. Tuan guru, boleh saya tanya lagi? Sila. Apa salah mereka? Syekh Junaid Al-Baghdadi, kenal tak Syekh Junaid Al-Baghdadi? Ini salah seorang ulama sufi, ulama sufi. Sanad dia, kalau nak tahu sanad tasawuf ni dan kita ni Iqazul Imam, saya ada sanad dia. Sanad tasawuf sampai Rasulullah sanad dia. Dan saya ada sijil dia. Ijazah sanad ilmu tasawuf. Anak murid besar ke kecil? Besar. Sanad tasawuf, sanad ilmu. Saya tak cerita pun Abu Yah, tapi Abu Yah tahu tuan guru ada sangat ilmu dunia. Tuan guru Abu Yah ilmu dunia. Kata tuan guru Syekh Junaid Al-Baghdadi, kesalahan mayat-mayat itu kerana mereka ni sentiasa risau pasal rezeki, risau hal-hal rezeki. Maka Allah tunjuk, bila mayat-mayat berada kubur, Allah palingkan muka mereka daripada kiblat.
Sebab itu kita merujuk dalam kitab Syarah Ibnu Athaillah rahmatullahi alaih, janganlah merisaukan hati kamu tentang rezeki, sebab rezeki terjamin. Maka berilah tumpuan kepada ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Ta'ala akan hadirkan cahaya sehingga timbul hudur dalam hati kita. Kemudian wala tahtamma bisya'ni, jangan kamu tuduh urusan Allah. Kenapa Allah tak bagi aku rezeki? Kenapa Allah Ta'ala ni demamkan anakku? Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni kat aku? Janganlah tahtamma, jangan kamu tuduh Allah Ta'ala dengan urusan dia. Jangan. Kalau kita tak tuduh cara lisan, kita tuduh dengan hati, bersungut. Pelanggan tak datang dia. Berarti kita telah menuduh urusan Allah. Bila kita menuduh urusan Allah, kita telah menuduh sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu Allah Ta'ala. Bila mana kita sentuh ketiga sifat, kita telah menyentuh qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu rukun iman. Jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab itu saya katakan, sucikan hati kita dengan Allah. Alatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan ratib di masjid, tapi ratib juga di rumah. Jadikan hidupkan suasana ratib di rumah. Jika di rumah, di masjid kita ratib, di rumah pun kita beratib. Jika di rumah ada suasana beratib, di rumah pun ada suasana ratib. Jika di masjid ada suasana masjid, di rumah kan hidupkan suasana masjid. Ada hubungan antara rumah dengan masjid. Sebab rumah kita jadikan masjid, masjid adalah rumah Allah. Ada hubungan. Ada silaturahim antara rumah dengan masjid. Ni'mal mal li rajul salih. Sebaik-baik rumah, sebaik-baik harta rumah adalah rumah orang saleh. Sebaik-baik harta adalah harta orang saleh. Baju baik-baik baju orang saleh. Sebaik-baik perjalanan orang saleh. Alhamdulillah, nama saya saleh. Tapi orang yang wallahu alam. Zat nama saleh, sifat wallahu alam. Zat nama saleh, sifat wallahu alam. Sebab sifat zat berlainan, tapi sifat adalah arah. Zat adalah jirim, dia tidak boleh dipisahkan. Kita mengenal wujud dengan mawjud tak boleh dipisahkan. Boleh faham saya cakap? Saya bagi asas di peringkat tadika ya. Saya habiskan sikit lagi. Fama sya'allahu kan, wa ma lam yasha' Rabbuna lam yakun. Maka perkara yang Allah Ta'ala jika berkehendaki, maka kana, jadilah ya, diuruskan oleh sifat kudrat. Dan jika Allah Ta'ala tidak kehendaki, maka tak akan berlaku. Maka di sinilah pentingnya sifat tawakal, sifat tafwid dan sifat taslim dalam menghadapi urusan Allah. Lebih-lebih lagi kita buat urusan MPTTI yang sangat berat. Warnailah MPTTI dengan warna tawakal kepada Allah, tafwid kepada Allah, taslim kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah mereka-mereka yang terlibat dengan usaha-usaha murni sebagai para pejuang MPTTI. Tuan-tuan dan puan-puan wajiblah mewarnai masyarakat dengan pengkajian tauhid tasawuf. Bukan kita diwarnai. Sebab anda sekalian adalah pejuang tauhid tasawuf. Bukan kita diperjuangkan. Orang yang terlibat dalam perjuangan ini mesti hati
bersih. Dari masa ke semasa, dari masa ke semasa, makrifah dia makin bertambah. Hakikatnya tentang ilmu hakikat makin tinggi, sehingga kan kita ini sama perjalanan dengan guru musyrik, sama perjalanan. Untuk habiskan sikit lagi sebab saya dah balik hotel cepat nak kemas tak kemas lagi. Besok dah nak balik dah. Akhir sekali, dengar cerita baik-baik dan kitab Iqazul Imam. Share ni tadi kita dengar. Satu kitab yang cukup halus, cukup beradab. Dia baik cerita. Qala Syekh Abu Hasan, berkata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, apa dia kata? Kuntu ana wa sahibuhu li na'budullah fi mugharati. Adalah saya dan sahabat bagi saya sedang beribadat kepada Allah dalam sebuah gua. Wa naqulu fi hadzal syahri, dan kami berkata pada ini bulan. Apa dia kata? Yaftahullahu alaina, semoga Allah Ta'ala membukalah kata kita. Semoga Allah Ta'ala memberi kemenangan, Allah melepaskan pada ini hari-hari Jumaat. Yaftahullahu alaina fawaqafa ala babil mugharah, maka berdirilah di hadapan pintu gua tu rajulun, seorang lelaki. Nak terjemah nampak, saya baca terjemah turun senang. Maka berdirilah seorang lelaki di gua tu. Samaul khair, tinggi kebaikan dia, tinggi kebajikan dia. Maka dia berkata, Assalamualaikum. Kami menjawab salamnya. Lelaki yang di hadapan gua menjawab salamnya. Dan kami berkata, bagaimana anta? Bagaimana kamu boleh berdiri di hadapan kami? Tiba-tiba kamu boleh berdiri di hadapan kami ini. Sebelum ni kamu tak ada, tiba-tiba kamu ada. Macam mana ni? Kamu datang dari mana ni? Berdiri laki-laki itu di hadapan gua. Terkejutlah. Dua orang ini terkejut dengan kehadiran lelaki. Bagaimana kamu boleh datang di hadapan gua ni? Berdiri di depan gua ni. Maka berkata laki-laki itu, bagaimana keadaan orang yang berkata hari ini, bulan ini, hari ini hari Jumaat, Allah Ta'ala memberi kemenangan pada hari Jumaat. Allah Ta'ala memberi kemenangan pada hari Jumaat. Lalu dia kata, tidak ada kemenangan. Ingat-ingat, mereka yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut perintah Allah. Lepas tu laki-laki itu hilang. Lepas laki-laki itu hilang, barulah mereka faham. Min aina akhazna, daripada mana sumber kami dapat ni. Ada satu nasihat. Asalnya mereka ni berada dalam satu tempat. Tiba-tiba ada seorang lelaki depan gua menyatakan, kamu berdua kata Allah Ta'ala memberi kemenangan pada hari Jumaat, sedangkan keadaan hari Jumaat itu bagaimana? Barulah mereka sedar, faraja'na ala anfina bil qami, sedih. Sedih. Fatahallahu alaina, Allah buka pintu mata hati mereka. Ya, bil makna, dengan faham hakikat. Ya, yang saya nak sentuh ni, faman talabal khususiyata kana abdul khususiyah. Barang siapa yang menuntut keuntungan, keistimewaan, khususnya keistimewaan, dia hamba keistimewaan. Maksudnya,
Barang siapa beribadat inginkan karamah, maka hamba karamah. Barang siapa yang berjuang PTI supaya dapat pujian aguya, hamba pujian. Tuan-tuan dan puan berjuangnya PTI kerana siapa? Nah, jangan jawab dalam hati. Kerana orang yang benar-benar berjuang kerana Allah, ada ataupun tidak abuya, Allah jadi utama. Abuya hanyalah sebagai alat untuk memimpin kita. Sekiranya abuya tak ada, apakah kita bersama MPTT atau tidak? Di mana letaknya kita datang ke sini? Begitu juga saya. Adakah abuya bila sudah tiada? Adakah tuan-tuan dan puan bersama MPTTI ataupun bersama Ahok? Saya tak kenal pada Ahok. Tolong baca akhbar ya. Maka di sinilah tibur syirik khafi. Jadi untuk membersihkan syirik khafi ini perlu hal kita perlu ditarbiyah oleh guru musyi. Boleh makalah dia, kuliah dia, hadir jangan tidak hadir. Dan kalau boleh jadi khadam, sehinggalah kita ini naik sampai khadam ummah. Kalau alim ummah, ramai alim tarikat, ada tuan guru tarikat, ada tuan guru tasawuf, tuan guru fiqh, apa lagi, tuan guru tafsir, pakar nahwu sharaf. Tapi siapa nak jadi tuan guru ummah? InsyaAllah dengan pengajian seperti ini, hati kita tambah baik dari masa ke semasa. Tuan-tuan janji tak nak ratib di rumah bersama isteri, bersama anak-anak? Alhamdulillah. InsyaAllah, pastikan insyaAllah itu tidak ada titik. Sebab Allah Ta'ala tak terima titik. Titik itu qadim. Insya'tiyah. Cuba Arab, siapa pada Arab? Inilah perkara-perkara yang sama-sama kita berfungsi maklumat. Bukan saya nak menyampaikan ilmu, sama-sama kita nak berfungsi ilmu pengetahuan. Sama-sama kita nak sebagai hamba kepada Abuya, hamba kepada MPTTI, dan hakikatnya hamba kepada Allah. Kita nak menjadi hamba yang sama-sama kita mitiat-tiat yang mustaqim masuk syurga. Sama-sama lihat zat Allah, cantik ya Allah zatmu. Sama-sama kita lihat pada hari yang sama, hari Jumaat, cantikmu ya Allah zatmu ya Allah, cantik. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.